Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi kita kembali lagi dalam video yang terbaru. Okey, untuk video kali ini kita nak buat pemasangan DIY untuk Myvi. Okey, apa nak DIY? Aksesori auto headlamp, yang mana kalau korang perasan kat kereta-kereta yang dah baru ni, auto headlamp ni dia dah jadi macam satu fungsi yang standard. Bila mana kalau kita lalu bawah terowong ataupun bila dah nak dekat malam, sensor yang ada dekat dashboard tu dia akan detect surrounding. Bila gelap dia akan auto buka korang punya lampu, jadi korang tak perlu buka lampu secara manual. Jadi sebelum aku teruskan dengan lebih lanjut, kita macam biasa roll kita punya intro dulu. Okay guys, ni adalah barang aksesori auto headlamp yang untuk Myvi tu. Nanti link nak beli barang ni saya akan letak dekat description dekat bawah. Okey, kita tengok dulu apa ada dekat barang ni . First dia ada dia punya manual lah, nanti korang baca semua. Okey, ni adalah dia punya barang ECU. Okey, ni adalah dia punya soket untuk plug and play. Yang ini pula adalah dia punya hardware sensor dia. Okey, ni adalah tak fokus. Okey, ni adalah dia punya sensor yang akan kita letak dekat dashboard ataupun dekat kita punya windshield. Okey, nampak agak terabur sikit. Dan ini adalah hardware ataupun button untuk kawal manual mode lah, untuk buka lampu tu sama ada auto ataupun kita buka lampu tu secara manual. Ini adalah butang dia. Okey, jadi plan dia untuk menjayakan projek ni, first korang kena buka panel ni, panel yang dekat steering ni satu. Lepas tu buka satu panel bawah steering column ni. Okey, dia ada dua skru dekat bawah steering column ni, satu kiri dan satu tadi kanan. Yang ni kiri pula. Okey, dan juga korang punya A-pillar belah driver side ni kena buka untuk lalukan wayar yang pakai sensor hardware tu, dan juga getah ni lah. Jadi lepas ni nanti saya tak buat benda ni, saya akan suruh member saya lah, sebab dia lagi berpengalaman. Nanti saya akan rekod lah macam mana dia buat pemasangan ni semua. Saya akan tunjuk result bila benda ni semua dah siap pasang dan tengok macam mana dia berfungsi. Okay, ini adalah member saya, Amir, orang yang akan bertanggungjawab settlekan saya punya projek. Sebab saya malas nak DIY ni, dia lebih mahir, so saya upah dia je lah. Benda boleh upah member, sebab pun nak buat sendiri. Nampak? Okay, sini dia buka yang panel ni, tarik je. Sebab semua just clip saja, mudah. Bila dah tanggal, jangan lupa cabut soket ni untuk buka dua skru dekat bawah steering column tu. Kena start engine lah supaya steering tu boleh digerakkan. Kalau tak dia susah sikit, dia berat. Dia buka satu skru belah kanan. Okay, yang ni pula adalah belah kiri punya skru je. Oh gang, lupa ada lagi satu skru dekat bawah ni. Korang kena check sikit soket yang ni. Okay, kita akan cabut satu soket ni sini. Soket ni kita akan cabut. Dia akan ambil soket adapter ni untuk pasang dekat situ. Okey gang, yang wayar ni sambung dekat dia punya modul. So wayar ni connect dengan dia punya modul. Yang ni tadi masuk kat sini. Okey, korang boleh tengok dia punya. Okey, yang ni masukkan kat situ. So yang ni hardware manual switch ni dia dah akan masukkan kat sini . Hardware manual switch. Manual hardware switch ni untuk kita kawal ni warna putih, pasang kat bahagian hujung. Okey, yang ni dia punya sensor dia pasang dekat warna merah. Okey, so dia akan buat sesi cable management, perkemasan kabel. Okey, ada satu wayar tap power kat situ. Dia akan suruh letak dekat nombor 9. Okey, baca manual ni gang, baca manual ni. Okey, tengok kereta korang kereta apa. Okey, jadi wayar tap ni kita akan tapkan dekat wayar putih merah ni . Kita kena buka dulu kabel dia untuk mudahkan. Okey, kita dah tahu dekat mana. Nombor 9 untuk Myvi lagi best. Okey, nombor 9 untuk Myvi lagi best. Oh, dia tap macam tu je kan. Dia adjust sikit wayar. Okey, dia tap macam tu je. Ketipkan dia sampai betul-betul ketak dan dia tak boleh bergerak. Okey, kena make sure ya guys. Okey, sekarang dia buka getah tu dan dia akan buka juga A-pillar . Nampak? Orang berpengalaman. So ni sekarang proses kita nak pasang rain sensor pula. Sensor dia lah bila dia dah gelap kan nanti. Okey, dia pakai plastik. Masukkan daripada belah sana. Tarik keluar. Tak boleh pakai besi kan. Takut calar nanti. Kalau korang nak pakai besi sebab dah tak ada benda, itu adalah atas dasar korang punya
concern lah Betul-betul kat atas hujung kanan tu, kat situ sensor dia akan letakkan. Okay, kenapa dia letak sensor dekat bahagian atas bukannya dekat bahagian dashboard depan? Kebanyakan kereta baru semua dia letak sensor dekat bahagian betul-betul depan dashboard tu. Sensor tu akan tangkap sama ada cahaya atau tak daripada bahagian luar lah. Tapi kalau sensor kita pakai dekat atas ni, tapi sensor tu dia menghala ke dalam ruang kabin. Tempat yang terbaik adalah pasang yang menghala ke dalam ruang kabin ni lah. Yang mana bila sensor ni detect cahaya dekat dalam ruang kabin ni berkurangan, dia akan automatic turn on kan korang punya aksesori lampu automatic headlamp tu lah. Kalau korang nak letak dekat bahagian depan pun rasanya tak ada masalah juga, cuma dekat bahagian depan tu dia lambat sikit jika dibandingkan kalau kita letak yang dekat bahagian atas ni. Sebabnya kenapa? Sebab kalau contohlah dalam pukul 6.30 atau dalam pukul 7 malam macam tu, kadang sensor depan tu dia lambat sikit nak detect kegelapan untuk dia turn on kan fungsi automatic headlamp tu. Tapi kalau dekat dalam ni, sensor letak dekat bahagian dalam dan dia detect ruangan kabin kat dalam ni. Ruangan kabin dekat dalam ni akan lebih cepat gelap daripada suasana surrounding. Jadi kalau korang ada pandangan lain ke ataupun pendapat lain ke, kalau korang rasa letak sensor tu dekat bahagian depan macam mana manufacturer yang lain buat, korang bagi tahu pendapat korang. Ada hujahan korang dekat ruangan komen di bawah. Dia dekat bahagian lock Okey, kita akan pusingkan dekat bahagian on. Okey. Kalau korang punya push start button, tu yang tekan 2 kali tu lah. Okey, bila buzzer tu berbunyi 2 kali, maksudnya korang punya auto alarm tu dah turn on. Kalau korang nak turn off kan dia, tekan lagi 5 kali dan bunyi buzzer tu akan bunyi sekali saja. So sekarang ni untuk turn on kan dan turn off kan function follow me home. Jadi korang kena pusingkan korang punya kunci dekat bahagian lock dan tekan juga sama 5 kali. Bila dia punya buzzer tu berbunyi sebanyak 4 kali, bermakna function follow me home tu akan berfungsi selama 10 saat. Kalau korang tekan lagi 5 kali, bunyi buzzer tu berbunyi sebanyak 3 kali, bermakna function follow me home tu akan di turn off kan lah. Korang tarik kunci terus terpadam. Okey, macam tu lah dia punya fungsi button. So kita akan cuba pula lah dekat tempat yang gelap. Okey guys, sekarang ni kita nak cuba. Kita dah turn on kan, dekat manual switch ni. Bila kita masuk tempat gelap, sensor ni dia akan detect ruang kabin ni gelap, dia akan turn on. So korang fokuskan dekat bahagian dashboard ni bila kita masuk dekat kawasan tempat parking yang gelap tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita testing function ke tak function benda ni. Tengok gang tengok kat sini. Sekejap, dia nak bagi dim ruang kat dalam ni. Sabar geng. Nampak geng, dia dah menyala geng. Lampu dekat depan pun dah menyala. Wah, memang mantap. Memang function lah benda ni. Okey, sekarang ni kita test bila dia keluar pula bila dia nak padam tu. Tengok fokus sensor ni dekat cahaya ruangan kabin ni. Kalau cerah, dia akan turn off kan. Okey, fokusnya geng Okey, dia dah turn off kan. Nampak, korang tak perlu buat apa-apa pun. Dekat tombol ni pun korang masih off lagi nampak ni. Off ni, tak ada on apa ni. Fog light ni adalah on bila sebab dia on kan. Nampak function. Okey, tangan kat steering. Okey, sekarang ni kita tunjuk function kunci follow me home tu. Okey, kita tunjuk dekat bahagian gelap lah baru boleh nampak kan. Sorry kalau bunyi surrounding bising sebab ada chiller. Sekarang ni kita nak cuba function follow me home. Semua ni dah turn on. Okey, bila kita tarik kunci, tengok selama 10 saat lampu tu akan terpadam. Nampak geng? Lampu tu terpadam. Korang tak perlu nak turn off pun. Okey, so sekarang ni kita tengok bila kita kalau tak nak pakai function follow me home kat bahagian lock, korang kena tekan selama 5 kali dengan bunyi beep 4 kali beep, maksudnya function follow me home tu dia akan turn off lah. Okey, so sekarang ni saya turn off kan function follow me home. Saya turn off, nampak? Dia terus turn off, dia tak ada delay 10 saat. Kalau korang nak turn on kan balik, dekat position sini korang tekan lagi 5 kali, bunyi beep 3 kali, maksudnya function follow me home selama 10 saat tu, delay 10 saat ada. Okay gang, so kita dah buat testing tadi semua. Saya rasa aksesori ni memang berbaloi untuk korang tambah dekat kereta korang, sebab korang tak perlu pun nak buka korang punya lampu tu secara manual. Kalau korang tak ada function auto headlamp tu, dia akan automatic buka. Pada sesiapa yang nak beli, saya akan letakkan link pembelian macam biasa dekat ruangan description dekat bawah tu. Disclaimer, saya tak disponsor oleh kedai yang saya beli ni. Jadi kalau korang ada
apa-apa pertanyaan ke, soalan ke ataupun pendapat, korang boleh tinggalkanlah dekat ruangan komen di bawah. Macam biasa, saya harap video ni dapat membantu korang kepada siapa yang berminat untuk DIY lah. Oh, lupa saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan saya sebab tolong buatkan benda ni semua. Dia DIY kan banyak lah yang dia tolong semua. Saya pun banyak belajar dari dia. Sampai di sini saja untuk video kali ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan adios.